Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahidah binti Junaidi, nomor metrik BE 191109118. Untuk bagian pengenalan, saya akan membentangkan latar belakang perang Irak-Iran. Irak dan Iran merupakan entiti yang telah lama bermusuh sejak zaman tamadun manusia mula berkembang lagi. Perang ini berlaku di sempadan Irak dan Iran, yaitu di Teluk Parsi. Peperangan ini bermula apabila Irak mencerobos sempadan Iran pada 22 September 1980, berikutan perbalahan sempadan yang berterusan dan juga desakan penggulingan terhadap rejim Saddam Hussein. Sungguh pun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah menyeru untuk melakukan gencatan senjata, akan tetapi pertempuran antara Irak dan Iran tetap berterusan sehingga 20 Ogos 1988. Dalam video ini saya akan membentangkan isi yang seterusnya, yaitu ideologi Arab nasionalisme. Menurut Sati Al-Husri, nasionalisme Arab adalah dasar daripada persatuan politik bangsa Arab, di mana kerana bangsa Arab terbentuk daripada aspirasi rakyat Arab. Adapun secara dinatifnya, nasionalisme Arab tidak hanya berkaitan dengan politik, melainkan juga berkaitan dengan sosial, budaya masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Lucien W. dan Sidney Verba, bahwasanya keyakinan, adat, pengaruh sosial, dan karakter yang mendasari sesuatu budaya sosial harus mampu mempengaruhi proses politik atau bangsa. Seterusnya, ideologi Arab nasionalisme boleh dilihat melalui salah seorang pemimpin Irak, yaitu Saddam Hussein. Seterusnya, seorang ahli terkemuka Parti Sosial Ba'ath Arab Revolutionary, dan kemudian Parti Ba'ath yang berpusat di Baghdad, dan organisasi serantaunya Parti Ba'ath Iran yang menyokong Ba'athism, campuran nasionalisme Arab dan sosialisme Saddam, yang memainkan peranan utama dalam rampasan kuasa 1968. Kemudian dirujuk sebagai Revolusi 17 Julai yang membawa parti itu menjadi kuasa di Irak. Seterusnya, Saddam juga mencipta pasukan keselamatan di mana ia mengendalikan konflik antara kerajaan dengan angkatan bersenjata. Pada awal tahun 1970-an, Saddam menyederhanakan bank-bank minyak dan asing bagi meninggalkan sistem ini. Akhirnya mereka tewas kebanyakan disebabkan oleh perang Irak dan Iran dan perang Teluk dan sekatan daripada PBB. Selain itu, melalui tahun 1970-an, Saddam menyelenggarakan kewibawaannya atas aparat pemerintahan sebagai wang minyak yang membantu ekonomi Irak berkembang pesat. Kedudukan kuasa di negara ini kebanyakannya dipenuhi dengan Sunni Arab, sebuah minoriti yang membentuk hanya 1/5 daripada penduduk. Pada tahun 1979 pula, secara rasminya naik kuasa dan dia telah menindas beberapa gerakan utama, yaitu Syiah dan Kurdi. Selain itu, Saddam juga dipuji atas keberaniannya menyerang Amerika Syarikat. Namun, dia juga dikecam kerana kediktatoranya. Terdapat kematian disebabkan oleh kepimpinannya. Bukan itu saja, serangan Saddam ke Iran dan Kuwait juga mengakibatkan ramai terbunuh. Namun setelah satu gabungan antara Amerika Syarikat dan gabungan lain untuk menyerang Irak, parti Saddam dibubar dan ditiadakan. Selain itu, Saddam juga ditangkap dan juga dihukum bunuh. Faktor seterusnya yang menjadi pencetus kepada perang Irak-Iran adalah peranan Saddam Hussein sebagai pemerintah Irak. Pemerintahan Saddam Hussein telah mengalami kejatuhan kerana beliau gagal menjalankan tugas beliau sebagai seorang pemerintah Irak. Pemerintahan Saddam Hussein ini bermula pada tahun 1979, di mana semasa pemerintahan Saddam Hussein, beliau telah mengamalkan polisi menindas golongan Syiah Irak dengan menjadikan Sunni menguasai pentadbiran. Seterusnya, ideologi Saddam Hussein yang bersifat sekuler dan sosialis telah menyebabkan rejimnya membuat penentangan golongan fundamental. Selain itu, Saddam Hussein juga menerapkan penggunaan anggota risikan dalam mengawal perkembangan politik. Polisi yang diperkenalkan oleh beliau dalam pentadbiran ini adalah tidak adil kerana telah menindas golongan masyarakat.
Penindasan golongan masyarakat ini telah menyebabkan kurangnya sokongan masyarakat terhadap beliau. Oleh hal yang demikian, telah membawa kepada kegagalan peranan kerajaan dalam negara karena kurangnya sokongan daripada rakyat, yaitu kerajaan gagal dalam memberikan keselamatan politik dan membenteras pemberontak dalam negara. Ini dapat dilihat pada tahun 1979, yaitu semasa pemerintahan beliau telah berlaku pemberontakan daripada golongan Syiah di Irak terhadap rejim Saddam, yang mana telah membawa kepada pembunuhan beberapa orang yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Dengan ini jelaslah bahwa peranan Saddam Hussein sebagai pemerintah Irak telah menjadi pencetus kepada perang Irak-Iran. Faktor seterusnya yang menjadi pencetus kepada perang Irak-Iran adalah penglibatan kuasa barat. Penglibatan Amerika Syarikat ini bermula pada tahun 1990 dalam hal ekonomi, politik, dan sosial di Irak. Penglibatan Amerika Syarikat ini bertujuan bagi menyelesaikan perang yang berlaku antara Irak dan Iran. Namun, Amerika Syarikat tidak mempunyai pendirian yang tetap dalam memberikan sokongan sama ada Irak ataupun Iran, karena Amerika Syarikat hanya melihat kepada kepentingannya. Oleh itu, ini jelas dapat dilihat ketika awal penglibatan Amerika Syarikat dalam perang tersebut, di mana Amerika Syarikat memberikan sokongan kepada Iran. Namun, setelah melihat kemampuan Iran yang dapat mengalahkan Irak, Amerika Syarikat menganggap Iran adalah satu ancaman kepada mereka pada masa hadapan. Oleh itu, ini jelas dapat dilihat melalui tindakan yang dilakukan oleh Amerika Syarikat yang telah menampakkan lagi pertelingkahan antara kedua-dua belah pihak, yaitu antara Irak dan Iran. Seterusnya, perang Irak-Iran juga sering dikaitkan oleh faktor konflik wilayah Syat al-Arab. Konflik wilayah Syat al-Arab sering dikaitkan dengan persaingan antara Iran dan Irak untuk menguasai sumber ekonomi di perairan wilayah tersebut yang kaya dengan sumber minyak. Negara Irak sangat menginginkan laluan Syat al-Arab ini karena kedudukannya yang merupakan satu-satunya akses laut yang menghubungkan Irak dengan Teluk Parsi, dan pelabuhan yang ada di Basra menjadi sangat penting bagi aktiviti perdagangan di Irak. Negara Iran pula mempertahankan wilayah tersebut disebabkan adanya kepentingan ekonomi mereka di perairan Abadan. Pada tahun 1975, Perjanjian Algiers telah ditandatangani oleh kedua-dua negara tersebut bagi membahagikan sempadan Syat al-Arab dengan syarat agar Iran tidak akan menghasut atau membantu pemberontakan suku Kurdi di Irak. Namun begitu, perjanjian ini dikatakan dibatalkan oleh pihak Irak disebabkan oleh peristiwa revolusi Islam di Iran. Maka, masalah ini telah menjadi salah satu puncak kepada perang Iran-Irak. Seterusnya ialah faktor revolusi Iran 1979. Revolusi Islam di Iran telah mengubah struktur politik yang sebelum ini mengamalkan sistem pemerintahan monarki telah bertukar kepada sistem pemerintahan Republik Islam di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini. Revolusi ini telah mencetuskan permusuhan antara mazhab Sunni dan Syiah, yang mana revolusi Islam di Iran adalah berlandaskan kepada mazhab Syiah, manakala Saddam Hussein di Irak adalah berlandaskan kepada mazhab Sunni. Amerika Syarikat melihat kebangkitan Republik Islam pimpinan Khomeini ini sebagai musuhnya. Iran telah berhadapan pelbagai tekanan daripada pihak Amerika Syarikat, maka pihak Amerika Syarikat dikatakan bertindak menyokong Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein untuk melemahkan Iran dalam perang Iran-Irak. Membentangkan isi yang seterusnya yaitu pertikaian wilayah sempadan Khuzestan. Perang Iran dan Irak adalah konflik bersenjata antara Iran dan Irak yang bermula pada 22 September 1980. Ketika Irak menyerbu Iran, ia berakhir pada 22 Agustus 1988. Ketika Iran menerima gencatan senjata yang dipimpin oleh PBB, Irak mau menggantikan Iran sebagai negara Teluk Parsi yang dominan dan bimbang bahwa revolusi Iran 1979 akan memimpin majoriti Syiah Irak untuk memberontak terhadap kerajaan Ba'athis. Perang ini juga menyusul sejarah
panjang pertikaian sempadan dan Irak merancang untuk merampas provokasi Khuzestan yang kaya dengan sumber minyak dan Bank Timur Shat al-Arab. Amerika Syarikat, Kesatuan Soviet, Prancis dan kebanyakan negara Arab memberi sokongan kepada Irak, di mana sementara Iran sebagian besarnya terpencil. Selepas 8 tahun, keletihan perang adalah ekonomi penurunan moral, kegagalan berulang tentera Iran, kejayaan Irak baru-baru, penggunaan senjata pemusuhan besar-besaran Irak dan kekurangan simpati antara bangsa, dan peningkatan ketegangan ketenteraan AS Iran, semuanya membawa kepada gencatan senjata yang ditangani oleh perubahan bangsa-bangsa bersatu. Keadaan peperangan ini hampir menjadi kebuntuan, dan dalam perjalanan kemajuan perang ini, negara besar khawatir tentang perkembangan revolusi Iran yang menyokong Irak. Di samping itu, kadar Arab, negara terganggu, Syria dan Libya menghampiri Iran. Jordan mendekati Irak, dan Arab Saudi dan lain-lain mengambil jawatan secara tidak langsung untuk menyokong Irak. Secara keseluruhannya, faktor ideologi Arab nasionalisme merupakan faktor utama tercetusnya perang Irak-Iran dan diikuti oleh faktor-faktor lain. Oleh hal yang demikian, perang Irak dan Iran ini telah membawa kerugian kepada kedua-dua pihak, sama ada kerugian dari segi harta benda dan korban nyawa. Jumlah kerugian dari segi harta benda bagi kedua-dua buah negara dianggarkan mencecah 500 juta dolar Amerika. Akibat daripada itu, pembangunan ekonomi terjejas dan ekspor minyak kedua-dua buah negara terganggu. Namun begitu, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah korban nyawa dalam perang Irak-Iran. Tetapi beberapa sumber mengatakan bahwa jumlah korban di Irak mungkin mencapai lebih 200.000 orang, manakala di Iran pula korban nyawa adalah mencecah lebih 1 juta orang. Selain kerugian harta benda dan korban nyawa, tidak ada perubahan yang positif berlaku selepas perang. Wilayah-wilayah menjadi rebutan statusnya kembali seperti sebelum perang, dan sempadan antara kedua-dua negara telah banyak berubah. Seterusnya, saya Eva Edlintina binti Joni akan meneruskan berkaitan dengan ringkasan artikel, yaitu perjuangan Saddam Hussein, yaitu sebagai Presiden Irak yang menjadi pejuang besar dalam bidang politik di Irak dan dianggap orang yang gila akibat daripada ideologinya yang mengelirukan dan berbahaya. Saddam Hussein dilahirkan pada tahun 1937 dalam keluarga petani miskin berhampiran dengan Tarkit di Irak. Saddam yang namanya bermaksud pejuang yang teguh, berdiri teguh, melangkar haluan sendiri dan tidak menerima had. Misalnya pada umurnya 10 tahun, beliau ingin menjadi seorang yang terpelajar namun mendapat kekangan daripada keluarga. Akibat daripada itu, Saddam Hussein meninggalkan rumahnya di tengah malam ke rumah papa saudaranya di Tarkit. Ilham untuk menjadi seorang yang terpelajar adalah datang daripada saudaranya yang tahu membaca dan menulis. Akibat daripada ini, Saddam Hussein menjadi bintang dalam sebuah parti politik di Irak, yaitu Parti Ba'ath pada tahun 1940. Berdasarkan artikel ini juga telah membincangkan berkaitan dengan Khairallah yang telah berperang menentang Great Britain dalam pemberontakan Irak pada tahun 1941 dan telah menghabiskan masa 5 tahun di penjara kerana pergolakan nasionalismenya. Berdasarkan artikel ini juga membincangkan berkaitan dengan parti politik Ba'ath yang ditubuhkan bagi menggalakkan kewujudan negara Arab yang baru serta menggalakkan penjajah dan kuasa imperialisme untuk mencapai kemerdekaan di Arab. Saya Jeremy akan meneruskan pembentangan. Dalam artikel ini ianya telah dibahagikan kepada beberapa subtopik. Subtopik yang saya bincangkan adalah berkaitan dengan tindakan atau kepribadian Saddam Hussein. Seperti yang kita sedia maklum, Saddam Hussein sangat kurang senang dengan orang Kurdi, ekoran pemberontakan orang Kurdi. Dalam menangani hal ini, Saddam telah bertindak membuat perjanjian dengan Iran pada tahun 1975. Berkenaan dengan perjanjian ini adalah kedaulatan Irak dalam pertikaian Shat al-Arab, dan sebagai pulangan balik, Saddam telah meminta Iran untuk berhenti membela nasib orang Kurdi yang memberontak. Pertikaian Shat al-Arab ini telah menunjukkan kelemahan Iran dan Irak telah bertindak menginvasi wilayah Khuzestan. Saddam telah bertindak membatalkan perjanjian dengan Iran.
Terdapat beberapa percobaan untuk mengakhiri peperangan ini, namun ianya bertindak memberi kelebihan kepada Irak dengan mengawal sebilangan besar wilayah Iran dan mengawal bagian strategik Syad al-Arab. Artikel ini juga turut mengetengahkan berkenaan dengan personality Saddam Hussein, di mana Saddam Hussein turut dikenali sebagai madman of the Middle East. Penulis mengemukakan bahwa pandangan Saddam terhadap worldview adalah agak sempit dan rumit. Hal ini karena Saddam jarang terdedah dengan negara luar. Saddam juga percaya bahwa Arab hendaklah di bawah sebuah kuasa pemimpin yang kuat. Dalam konteks ini, Saddam percaya bahwa beliaulah orang terpilih tersebut. Saddam juga sering dikaitkan dengan sikap ingin mendominasi kuasa di Timur Tengah, dan ini telah dilihat sebagai amaran bahaya. Hal ini dikatakan demikian karena beliau menginginkan kuasa yang tiada had, dan dari sisi yang lain juga Saddam ingin menghapuskan dominasi orang asing pada ketika itu. Saya Roena Sergio Itabel, Nobometrik BA 19110300 akan meneruskan pembentangan di mana saya akan menjelaskan secara ringkas subtopik seterusnya yang juga terdapat dalam artikel ini. Subtopik ini lebih menekankan berkaitan peristiwa Saddam Hussein di persimpangan. Seperti yang diketahui, Saddam Hussein merupakan pemimpin terulung di negaranya. Beliau merupakan pemimpin dan ahli politik yang bersifat tegas dalam pendiriannya, di mana beliau mempunyai matlamat yang tinggi dan matlamat tersebut harus dicapai. Keutamaan Saddam Hussein adalah menjaga marwah dan beliau lebih sanggup mati syahid daripada terus mengalah. Saddam Hussein telah menghadapi cabaran yang sangat besar ketika peristiwa penasihatnya tidak bersetuju dengan dasar yang diperkenakan beliau dalam menghadapi situasi politik tentera Irak. Tambahan lagi, keadaan menjadi semakin teruk apabila terdapat pegawai yang menyatakan keraguan untuk tetap kekal di Kuwait. Oleh hal yang demikian, beliau telah mengambil tindakan yaitu dengan memecat beberapa pegawai kanan dan akhirnya melantik ahli keluarga serta penyokong setia beliau untuk menggantikan pegawai-pegawai tersebut. Ekoran daripada perkara ini telah wujud retorik yang menentang tindakan Saddam, di mana telah menyebabkan berlakunya konflik. Walau bagaimanapun, Saddam menganggap bahwa konflik ini merupakan perjuangan yang dilakukan pihak Iran dan Irak untuk menentang Amerika Syarikat. Perjuangan ini telah meningkatkan lagi reputasi beliau dan menganggapnya sebagai orang yang kuat dan berani menentang imperialisasi Amerika Syarikat. Tegasnya, kehormatan dan reputasi Saddam Hussein ditafsirkan dalam konteks Arab dan beliau telah mencapai penghormatan yang besar di mata orang Arab atas keberanian menentang kuasa Barat. Pada pandangan saya, artikel ini juga mempunyai kekuatan tersendiri di mana salah satu kekuatan artikel ini adalah penyusunan fakta atau maklumat secara teratur mengikut subtopik tertentu. Maklumat ditulis secara tersusun dan tidak bercampur aduk dengan topik lain. Dengan ini, pembaca dapat memahami perkara yang diterangkan dalam artikel dengan jelas dan lebih memudahkan pengkaji baharu untuk mencari maklumat bagi tujuan menjalankan kajian atau menghasilkan karya penulisan. Hal ini demikian juga mampu menjimatkan masa para pembaca atau pengkaji untuk mencari maklumat yang dicari kerana artikel ditulis mengikut subtopik tertentu. Sebagai contoh, sekiranya pembaca ingin mencari maklumat berkaitan latar belakang kehidupan Saddam Hussein dan strategi yang dilakukannya dalam menentang pemberontakan Kurdis termasuklah sumbangan beliau dalam percubaan untuk menamatkan perang Iran dan Irak, maka pembaca hanya perlu mencari topik-topik kecil dalam artikel bagi membantu menjalankan kajian untuk mendapatkan sebarang maklumat yang berkaitan. Bagi kekuatan artikel yang seterusnya, merupakan isu yang menarik untuk dibincangkan, yaitu memberi pengetahuan berkaitan dengan permulaan dan kekuasaan Saddam Hussein dalam memperjuangkan nasionalisme di Irak dan memerangi pencerobohan asing. Misalnya, penulis menunjukkan tentang partai politik yang ditubuhkan oleh Saddam Hussein bagi memberi contoh perjuangan mereka dalam mencapai kemerdekaan Arab. Antara kelebihan artikel ini adalah penulis telah menunjukkan huraian yang jelas berdasarkan setiap subtopik ataupun pecahan isi.
Hal ini dikatakan demikian karena pembaca akan lebih mudah memahami setiap perkara yang hendak disampaikan oleh penulis dengan adanya tarikh, watak-watak ataupun tokoh-tokoh yang terlibat, dan juga kronologi peristiwa yang berlaku. Artikel ini telah menonjolkan beberapa kelemahan. Antara kelemahan terbesar artikel ini adalah penulis telah menonjolkan bahwa artikel ini sangat sukar untuk difahami, terutama dalam konteks penggunaan bahasa klasik. Penggunaan bahasa klasik ini adalah merangkumi penggunaan bahasa Inggris klasik yang sukar difahami, dan pembaca terpaksa membuat rujukan tambahan mengenai ayat-ayat ataupun perkataan yang sukar untuk difahami. Kelemahan artikel yang seterusnya adalah berkaitan dengan penyampaian maklumat yang kurang jelas, yaitu maklumat yang disampaikan kurang jelas sehingga menyebabkan pembaca sukar untuk memahami petikan dengan baik. Misalnya penggunaan ayat yang rumit atau ayat yang tergantung. Kelemahan artikel ini juga dapat dilihat melalui penggunaan rujukan yang agak kurang. Sebagai contoh, penggunaan nota kaki yang kurang dalam artikel. Nota kaki ini adalah sangat penting karena ia berfungsi sebagai bukti untuk memperkukuhkan fakta yang telah dikemukakan oleh penulis dalam artikel, bahkan berfungsi untuk memberi maklumat tentang asal-usul sumber yang dirujuk. Dengan ini, rujukan juga sangat penting karena ia bertindak sebagai pendukung atas apa yang ditulis seseorang penulis dalam karya ilmiahnya. Tambahan lagi, sesebuah penulisan yang mempunyai rujukan yang cukup dapat membantu penulis untuk menulis secara sistematik dan teratur. Dalam artikel ini hanya terdapat 2 saja nota kaki yang dinyatakan oleh penulis. Oleh hal demikian, jelaslah bahwa kekurangan rujukan boleh menimbulkan wasangka dalam diri pembaca, di mana pembaca akan mempertimbangkan perkara tersebut sama ada sumber tersebut boleh dipercayai atau sebaliknya, dan mempengaruhi hasil penulisan seseorang penulis.